Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to Nana Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Alright guys, so hai, assalamualaikum dan selamat menonton video Nana kembali. Terima kasih kerana terus setia dengan Nana. Dan sebelum apa-apa, Nana nak minta korang untuk bantu Nana untuk subscribe channel Nana dan jangan lupa on notification. Okay, so untuk video kali ni Nana macam dah lama sendu kan, macam dah senyap je. So untuk video kali ni Nana nak buat lagi tentang loghat. So hari tu Nana ada request suruh buat loghat Terengganu. Actually loghat Terengganu ni dia sangatlah sukar sebenarnya, sebab dia sukar bagi orang luar nak belajar. Tapi kalau orang dia minat, dia seronok dengan, ataupun ialah minat seronok tu ada beradik lah, kira dia suka bila nak belajar sesuatu bahasa, so tak ada masalah lah untuk dia. Okay, so sebelum Nana teruskan, korang jangan, Nana nak pesan korang jangan lupa tonton video Nana sampai habis. Okay, sebab dalam video Nana ni kita akan belajar sama-sama. Bukan Nana seorang je belajar, Nana akan ajar korang dan Nana pun boleh belajar daripada orang-orang Terengganu nanti. Okay, so actually sebelum kita mula apa-apa, kita nak terangkan dulu bahasa Melayu Terengganu ni. Okay, macam lepas kita dah belajar Kedah kan, so harap korang yang mana tak pernah tahu, korang dah tahulah perkataan-perkataan yang biasa lorak-lorak Kedah ni kan. Okay, jadi kita try untuk bahasa Terengganu pula. Actually Nana bukan orang Terengganu, Nana orang lahir kat KL. So kita perantau gitu kan. Nana kata kat video Nana yang pertama tu, Nana suka merantau, betul. So tak salah kalau Nana nak belajar bahasa-bahasa negeri lain. So Nana tahu lepas ni kita akan buat undi loghat apa pula kita akan buat lepas ni. Okay, so bahasa Melayu Terengganu dia adalah bahasa lisan yang mana dia adalah digunakan oleh negeri Terengganu. Tapi tak semua Terengganu tahu guna bahasa Terengganu. Bahasa Terengganu digunakan oleh negeri Terengganu, tapi sebahagian daripada negeri Terengganu tak menggunakan bahasa Terengganu, tapi diorang menggunakan logat Kelantan. Okey, bahasa Terengganu dengan logat Kelantan ni, bahasa Terengganu, bahasa Kelantan ni dia macam kata sepupu lah, sebelah-sebelah gitu. Dia tak sama. Dan perkataan pun ada yang beza-beza sikit. Macam Ganu ni dia macam lebih kepada G, dan kalau Kelantan dia lebih kepada EY. Makin gitulah. Okay, so negeri yang tak menggunakan bahasa Terengganu tapi dia alip bahasa Kelantan, antaranya di Pulau Pontian, di Besut, di daerah Besut, dan di bahagian utara daerah Setiu di utara Terengganu. Kiranya yang berdekatan dengan Kelantan lah, diorang kan sebelah-sebelah. Okay, so korang nak belajar tak bahasa Terengganu dengan Nana? Okay, kalau korang nak belajar, korang tengok video sampai habis. Okay, so okay, sebelum Nana teruskan, actually nak beritahu, korang mesti ada yang dah pernah pergi Terengganu kan. So korang akan tengok kamu akan tengok dikelilingi macam dekat board-board, dekat signboard, dekat board yang kedai-kedai tu kan, ada tulisan Jawi. Sebab apa? Sebab Kelantan dengan Terengganu ni diorang kaya dengan perkataan Jawi. Kadang bahasa Inggeris pun diorang boleh kepada tulisan Jawi. Kadang kita pun macam apa perkataan tu, bila baca elok, dia bukannya hanya Jawi je, dia adalah bahasa Melayu ke bawah tu, supaya orang faham kan, sebab tak semua orang boleh baca, betul.
yang paling asyiknya, yang paling uniknya, orang Cina, orang India yang dekat situ pun diorang boleh baca bahasa Jawi. Korang tak percaya, korang boleh tengok lah, search kat YouTube. Ada part yang diorang buat social eksperimen untuk orang Cina dengan orang India baca tulisan Jawi. Ada yang boleh baca. Nana tak nafikan. Okay, sebab bahasa Jawi ni, tulisan Jawi dia umum. Gitu. So yang mana tak pandai bahasa Jawi, tak pandai tulisan Jawi, so korang bolehlah belajar sikit-sikit daripada huruf alif, ba sampailah ya. Okay. So jom kita pergi ke bahagian-bahagian di bahasa Terengganu. Okay guys, so untuk bahasa Terengganu ni, dia ada banyak perbezaan tau. Perbezaan bahagian dalam bahasa Terengganu. Okay, sebelum Nana mulakan bahagian-bahagian tu, Nana akan ajar korang yang benda asas lah. Contoh perkataan saya, okay, saya ataupun kami. Dalam bahasa Terengganu, diorang menyebut amba kita. Contoh, amba nak beli ikan soh. Gitu. Okay. Dan untuk awak, kamu yang tengok Nana ni, anda, diorang akan sebut perkataan dema ataupun mu. Okay, contoh, demo dah tengok lagi, demo dah tengok belum Nana channel, gitu. Itu macam ada Kelantan sikit. Okay, so sedih kalau ada slang Kelantan sebab dia punya slang tu tak ada nak busy sikit lah, sikit je. Okay, tak apalah, dema dengan mu. Okay, tu untuk awak, kamu, kita. Awak, kamu, anda. Okay. Dan antara perkataannya lagi, kalau macam kita kata tak ada apa-apa, orang tanya kau kenapa? Tak ada apa-apa kan. Tapi kalau orang Terengganu, diorang akan kata tak ada benda. Tak ada benda. Mu buat apa? Dia akan kata mu buat apa? Tak ada benda. Macam tu. Perempuan kan selalu macam tu. Aku lah tu. Okay. Dan kita teruskan dengan bahagian yang pertama. So, basically, perkataan Terengganu ni, bahasa Melayu Terengganu ni, diorang kebanyakannya perkataan yang berakhir dengan huruf N dengan M, N dan M, diorang akan menyebut NG. Contoh, macam perkataan biasa yang kita dengar, makan, maka dia akan menjadi makang. Dan kalau kita biasa dengar makam, tak, bukan makam. Kalau kita biasa dengar malam, so dia akan jadi malang. Masam, masang. So korang janganlah pelik kalau dengar mu, kau cakap apa kan? So itu memang dia alik Terengganu. Dia akan cakap mu ni masang betul. Dia punya tu lorak tu memang pekat betul lah. Kalau kau tak dengar lagi bahasa-bahasa Terengganu yang betul piau tu, kadang tak boleh faham. Sebab biasalah bahasa-bahasa kampung tu memang super ori lah gitu. Okay. So untuk yang perkataan yang seterusnya, apabila dalam satu perkataan ada huruf R, maka diorang akan menggunakan dia akan dibunyikan seperti G dengan H. Okay, contoh, ramai orang, diorang tak akan panggil ramai, tapi diorang akan panggil rama. G-H-A-M-A, rama. Okay. Dan perkataan yang ada huruf R ni juga, ataupun huruf yang bila berakhir dia huruf I dengan U, maka perkataan tu diorang hilangkan huruf I dan diorang hilangkan huruf U. Contoh macam tadi, ramai, diorang akan panggil rama. So I dekat belakang hilang, R tu ditukar kepada GH. Nampak tak betapa unik dan susahnya nak belajar bahasa Terengganu ni. Bukan betul-betul nak belajar je dia akan dapat betul. Okay. Dan antaranya lagi, kalau korang kata
tengok perkataan berani. Okay, berani. R tu kan, dia takkan panggil bera. R tu dia macam susah sikit lah lidah dia orang kan. So dia orang akan sebut berani. Berani. Mu berani macam tu lah. Okay, macam tu lah juga macam Nana cakap tadi, huruf I, U kat belakang tu dia akan hilangkan kalau perkataan akhir dia huruf I dengan U. Contoh macam silau, so dia akan cakap sila lah. Mu tutup lah pintu sila. Okay, alright, so next. Apa lagi perkataan yang sangat suka dalam bahasa Melayu Terengganu ni? Okay, so next kita teruskan untuk perkataan konsonan konsonan M dan N yang berada di tengah perkataan. Okay, maka perkataan tu, maka huruf M dan N tu akan digugurkan, maka maknanya akan dihilangkan lah, jadi dia tak akan sebut. Okay, contoh perkataan dia yang biasa orang dengar, lampu, Lampu, lampu. So dia tak akan panggil lampu, dia akan panggil lapu. Mungkin tutup lapu, macam tu, lapu. M tu hilang. Mesti ramai yang macam lah, aku tak pernah tahu benda tu kan. So macam benda ni lah Nana nak ajar korang. Okay, kita belajar sama-sama. Nana pun belajar juga. Okay, next perkataan contoh tadi MN, so ni N. Menantu. N tu berada di tengah-tengah perkataan, bukan yang pada awal, pada akhir dia tu menantu. N yang nak akhir tu. So menantu, maka diorang takkan panggil menantu. Pendek lagi. Dia akan cakap natu. Dia macam M dengan N kat situ kan, natu. So N natu terus. Natu mok mana? Mok. Natu orang. Gitu. Tai je kan, tai. Natu orang pergi mana gitu. Dia tu dah lah natu orang. Duk jalan dengan lelaki lain pula. Gitu. Okay, so next. Aduh, susah tu tak sebenarnya nak belajar bahasa Terengganu ni. Tapi dia akan jadi senang bila orang dah duduk lama kat Terengganu, lepas tu dia berkawan dengan orang-orang Terengganu. So bila kita dengar dan boleh bercakap dan bergaul dengan orang Terengganu, so macam akan senang lah juga untuk kita bergaul dengan diorang. Okay, so untuk konsonan yang seterusnya adalah konsonan S dan F, maka dia akan ditukarkan menjadi H. Okay, contoh atas, maka dia akan S tu akan tukar kepada H. Contoh, mau nak pergi atas mana lagi? Atas, bukannya atas, dia atas. Okay, lepas tu emas. Contoh emas, emas kalau emas, diorang tak akan panggil emas, diorang akan terus doublekan M jadi mah. Gitu. Mana pergi perkataan depan tu, hilang dah Okay, jadi emas jadi mah. Mu dah beli mah dah ya, 991 tu, 99. Itulah mah ni. Gitu, mana makcik-makcik yang suka beli mah tu kan. Gitu. Lepas tu diorang ni, yang mana seronoknya Nana ni, seronoknya Nana berbahasa Melayu Terengganu ni. Diorang punya perkataan tu memang kadang-kadang bila kita dengar jadi pelik. Kita tak saya nak dengar, tak boleh nak tengok, tak boleh nak dengar gitu. Okay. So sebelum Nana akhirkan video Nana minta maaf kepada korang. Nana nak minta maaf lah dengan korang, sebab kalau dalam Nana belajar dengan mengajar kat Derma ni, kat apa yang hamba ajar dengan mengajar kat mu semua ni, ada salah, Nana minta maaf lah. Okay, so dalam perkataan bahasa Terengganu juga kan, apa yang Nana suka, bila korang pergi kedai kan, kedai makan kan, mesti korang nak order air kan. Dan tahu tak, orang Terengganu tak panggil ais tau. Orang Terengganu panggil beng. Contoh, teh obeng, teh beng, teh obeng, gitu. Nana pun macam tak tahulah mana dia orang dapat perkataan beng tu kan.
Tapi yang penting bank tu adalah ais. Sedap. Okay, so ada lagi. Sebenarnya banyak ni perkataan ni nak tahu. Contoh perkataan ringgit. Kan, dia orang tak panggil ringgit. Dia orang panggil ya. Mau dah berapa ya? Aku tak pinjam tak? Pandai tak? Goyak. Okay. Goyak Terengganu ni. So Nana paling suka kalau pergi Terengganu, Nana pergi ke pasar Payang, belilah kopok leko kopok leko losong. Ya Allah, sedap. Itu orang Ganu tu, korang belajar sedap tu kan. Itu adalah perkataan Ganu tu, sedap. Okay, so stay tune next video. Doakan supaya Nana rajin. Bukan, doakan supaya Nana dapat teruskan lagi buat video kat YouTube. Sebab sekarang ni dia macam slow sikit. Okay, so stay tune next video. Jangan lupa subscribe channel Nana. Dan InsyaAllah untuk next video, okay, video Nana actually video konten Nana campur-campur. Ada Nana buat review, ada Nana buat unboxing, Nana buat ni. Semua tu atas kreatif sendiri. Okay, so sebelum tu korang boleh dapatkan tudung heavy chiffon bawal. Korang boleh cari dekat Muslimah Fashionista. Okay, korang boleh tengok dekat IG di bawah. Korang boleh dapatkan. Kalau hanya tudung dan purdah, hanya RM19 saja bidang 60. Kalau bidang 45 hanya RM15 sahaja. Dan kalau korang beli set purdah, RM25 lah. Kalau bawal saja tu yang dapat belas tu. Kalau purdah sahaja RM12. Okay, so untuk video kali ni sampai sini saja. Jumpa lagi dekat next video. Bye. Assalamualaikum. Bye.